Hi, Assalamualaikum everyone. Today we hope that you have a very good day. I am Aisha and my friend Khairul, Masura and Intan would like to show to you guys about CBT program in Malaysia. What is CBT program? CBT is stand for Community-Based Tourism that have been run by local community in rural area. So today we would like to show to you guys about CBT program at Kuala Terengganu and also at Pekan Pahang. So without wasting our time, let's check it out. Assalamualaikum and hi everyone. So my name is Intan Azuri. Today I'm going to share with you guys about Keropok Leko Mengabang Tanah. Keropok Leko Mengabang Tanah is located 1 kilometer from Beran Jetty towards Kuala Terengganu. Keropok Leko Mengabang Tanah business was only done on a small scale until they become one of the largest suppliers in the state of Kuala Terengganu. The main reason why this enterprise is named as Keropok Leko Mengabang Tanah is because due to the initial processing place of this keropok leko are also located in Mengabang Tanah. For your information, the stock of the fish will arrive at 2 to 3 in the morning, and one of the types of fish that they use is tamban fish and also selayang fish. If the fish that they receive are not fresh, they can make an exchange. At first, the stock that taken by the operator was only 20 to 30 kilograms per day, but now the total stock taken by the operators was 15 to 20 tons per day. So now, if you guys want to know more info about the Keropok Leko Mengabang Tanah, let's watch the next video. Untuk beli keropok antara yang paling lazat, keropok keping ke, keropok leko ke, semuanya hasil usahawan anak tempatan. Suami pun sama, dia kerja sendiri. Jadi kita orang berbincang untuk buat satu kedai keropok untuk transformasikan lagi keropok Terengganu ni untuk dikomersialkan. Yang pertama besar? Tidak, artinya itu dah yang peringkat yang berapa. Tanah ni memang tak ada pusaka. Okey, dulu kita buat sebelah ni. Okey, bila kita dah setakat ni, walaupun kita sebelum ni kita cuma punya rumah yang kecil-kecil, sekarang kita dah ada rumah yang besar dan selesa untuk tempat perlindungan anak-anak. Pendidikan anak pun boleh dipastikan? Pendidikan anak pun boleh kita teruskan dengan kerja misalnya. Bukan saja pendidikan anak, anak paling sulung dah ada perniagaan sendiri. Buat kepok? Buat kepok juga. Dia jadi pelanggan bapak dia dengan mak dia? Pelanggan bapak dia. Dia yang manage kedai dia sendiri. Okay, dia buka kedai sendiri tapi ambil daripada sini? Ambil daripada sini. Ambil isi kat sini juga. Bila kita lihat sekeliling, bila kita dah boleh usaha sampai peringkat ni, tentunya orang kampung akan datang jumpa kita dan sebagainya. Ada tak perkara macam tu untuk bincang bagaimana nak bangkitkan kampung itu sendiri? Kerana sekarang tekanan hidup makin naik, kos barang dan sebagainya. Ada tak melihat perkara seperti itu? Ini dah tak jadi nelayan dah. Mereka telah naik kepada sektor perkhidmatan. Tetapi mereka juga ada idola anak tempatan sini yang selain daripada pelancongan, ini juga tempat perusahaan huluan dan hiliran ikan sebenarnya. Dan tadi saya dah tunjukkan Keropok Mengabang Tapah, tempat jualan keropok leko, keropok keping, tempat proses ikan, tempat buat isi ikan. Tapi dua usahawan hebat pasangan suami isteri Keropok Mengabang Tapah bukan saja melihat ke arah itu. Mereka kini mengembangkan lagi perniagaan. Tadi pun kilang tu 1 juta lebih. Kini kilang yang lebih bernilai tinggi lagi, kerana kilang yang anda lihat ini dalam proses pembinaan akan jadi kilang yang tertutup, menghasilkan produk hiliran ikan halalan. Sekarang ni RM750,000 ni je yang ternampak. Itu pun dah kita top up dengan duit sendiri. Ke nak ambil biaya lagi? Boleh lagi. Kalau ada siapa-siapa yang terutama untuk kilang ni lah. Terutama untuk kilang ni. Mungkin dia yang akan handle kilang ni nanti. Khidmat nasihat ada agensi yang bantu dan sebagainya? Khidmat nasihat sekarang ni UMT lah. InsyaAllah UMT. Dia yang banyak. Dan apa ni, pejabat kesihatan pun ada. Okay. Saya bagi peluang ni untuk bagi nasihat itu kameranya. Bermula dengan hanya makan gaji, lepas tu nak meneruskan legasi keluarga sampai boleh buka kilang, bukan satu, kilang kedua ni bakal beroperasi. Bagilah nasihat pada usahawan industri kecil sederhana Malaysia ni. Kongsilah sikit ilmu. Apa dia? Pasal saya tanya jatuh bangun, jatuh saya tak boleh dapat. Hanya bangun je. Next, I'm talking about the Tenun Pahang Diraja or Pahang Woven Fabrics. So
Pahang woven fabrics are believed to have originated in Riau or Sulawesi and were brought into the state around the 60th century. According to historical records, Makassar or Bugis nobles led by Tok Tuan or Kraing Aji visited and settled in Kampung Mengkasar, Pekan. He is said to be responsible for improving the way of weaving local silk cloth at the time and was known as Pahang weaving. The delicate patterns and decorative patterns are made to decorate the Pahang woven fabric. Designing certain patterns on fabrics or textiles makes them a symbol of rank, racial identity, beliefs, religious rituals, and so on. Similarly, the beauty of Pahang woven fabric, which is inseparable from its own basic pattern design. Various motifs, patterns, different colors are available on Pahang woven fabrics. Pahang woven fabrics uses techniques tie with a straight pattern and a pattern of horizontal and vertical fabric suitable as well to complete the Malay dress shirt for men and a sarong or a pairs of women. Usually, this woven fabric is used as a wedding dress. Pattern weaving gloves are divided into horizontal, elongated fabric, Rawa or Bugis pattern, and Mua pattern. There is also the use of gold threads that produce fine line motifs or traces of small flowers scattered around the fabric. So, there are some of Pahang patterns for Pahang woven fabric. So first is Pahang weaving basic patterns. So there are 3. So transverse or accompanying straight pattern, vertical or standing line pattern, plan pattern, or we call it as chest side. Next is the bangsawan pattern. So the bangsawan pattern consists of Datuk Mahmud's pattern, patterns of famous people, pattern of the mayor, Yang Tok pattern, pattern of Tengku Ampuan, Tun Razak pattern. And last but not least is the Pahang weaving pattern process. So number 1 is village tubuk pattern, Nibong selumbar pattern, bamboo split pattern, bread patterns, layered chest side pattern, birth patterns, homecoming pattern, Bugis pattern, pattern Pahang line 7, and transverse line pattern in the middle. Next, the video will be explaining the process of making the tenun Pahang Diraja. Pekan Pahang terletak kira-kira 50 km dari Kuantan. Bandar Diraja ini cukup terkenal dengan produk tenun Pahang Diraja. Anak jati Pekan merupakan salah seorang pengusaha tenun Pahang Diraja, kain yang dipercayai berasal dari Riau dan dibawa ke Pahang pada abad ke-16 Masihi. Tenun ni dia berasal daripada Bugis, dibawa oleh pembesar dia yang dikenali dengan nama Kraing Aji. Abad ke-16 dibawa ke Mengkasar. Selepas itu dia berpindah ke Kampung Pulau Keladi sehingga sekaranglah berpusat di Kampung Pulau Keladi. Beberapa proses diambil untuk menghasilkan kain tenun dan biasanya ia mengambil masa sehingga sebulan untuk siap. Kebiasaannya, penenun telah mempunyai idea untuk menghasilkan kain mengikut cita rasa sebelum benang direndam, lebih pekat warna yang akan terhasil. Benang itu kemudiannya dimasukkan soda untuk mematikan warnanya, kemudian dicuci dan dikeringkan. Dah siap mewarna, kita menerau, kita nak pecahkan benang tu untuk proses mengani. Dah siap mengani tu kita menyusun design semua dengan ukuran kain. Dah siap mengani tu kita menyusuk untuk proses menggulung. Dah siap menggulung tu, baru kita menyambung. Dah siap menyambung tu, kita naik ke atas mesin, kita meneguh.
Lagu ni maknanya kita tarik-tarik benang yang kusut tu semua, kita tegangkan dia untuk proses menenun. Kira menenun tu proses yang air lah. Menenun adalah proses terakhir sebelum kain tenun itu bersedia untuk dipasarkan. Walaupun harga kain tenun agak tinggi, namun ia mempunyai peminatnya tersendiri. Baju perempuan dia dalam 600 lebih hingga ke dia minimum 1000 ke 2000 macam tu lah. Kalau kain samping paling murah 380 ke atas. Bergantung pada design. Usaha beliau untuk meneruskan perusahaan tenun ini pastinya tidak berjaya tanpa bantuan daripada kerajaan. Kita mendapat bantuan daripada macam jabatan-jabatan kerajaan. Hi, okay. My turn is the conclusion from this video. Alright, the outcomes of this video is to introduce both of these products to all local communities as well as to outsiders. In fact, the outcomes of this video can also cultivate the younger generations, curiosity, and learning in the field of these two products. Also, I hope these videos can give the ideas the young people today to generate their income. Alright, that's all from us. I hope you all get all the informations and enjoy from these videos. Bye bye.